Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana yang kita tahu, terdapat pelbagai gejala sosial yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat di Malaysia, yang mana kini masyarakat telah dihimpit dengan pelbagai perkara yang negatif yang disebabkan oleh pengaruh budaya barat, sehingga menjadikan kehidupan mereka tidak tenteram. Salah satu budaya barat bersifat negatif yang berlaku di Malaysia ialah LGBT ataupun dikenali sebagai GLTB, yang merujuk kepada golongan lesbian, gay, biseksual dan juga transseksual. Secara umumnya, lesbian ini adalah satu kecenderungan bahawa perempuan mempunyai kecenderungan seksual terhadap sesama perempuan, manakala gay pula adalah satu kecenderungan bahawa lelaki mempunyai kecenderungan seksual sesama lelaki. Maksud biseksual pula adalah seseorang yang boleh tertarik kepada lelaki dan juga perempuan. Maksud transgender ni pula merupakan golongan ataupun individu yang mempunyai masalah isu jantina mereka sendiri. Dan maksud transseksual ini pula adalah apabila seseorang ini dia melakukan pembedahan untuk menggantikan organ pembiakan. Jadi gejala LGBT ini telah pun menjadi arus perdana dan diterima oleh majoriti rakyat di negara-negara yang berbahasa Inggeris seperti Amerika Syarikat, Perancis dan juga Turki. Namun gejala LGBT ini juga telah pun memasuki ke sosial budaya masyarakat Malaysia, sehingga tertubuhnya sebuah kelab ataupun persatuan yang menyokong gejala tersebut. Gejala LGBT dalam kalangan masyarakat di Malaysia adalah satu isu yang mendapat perhatian dan kebimbangan dari pelbagai pihak. LGBT adalah singkatan untuk lesbian, gay, biseksual dan transgender yang merujuk kepada individu yang mengalami kecelaruan, seksualiti dan identiti jantina. Menurut beberapa kajian, terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada gejala LGBT di Malaysia. Antaranya, yang pertama, faktor keluarga seperti kurang kasih sayang, pergaulan bebas, perceraian, keganasan rumah tangga dan sebagainya. Yang kedua, kurang penghayatan agama seperti tidak mendapat pendidikan agama yang sempurna, tidak menjalankan ibadah, tidak memahami hukum syarak dan sebagainya. Yang ketiga, psikologi, iaitu seperti mengalami trauma, tekanan, depresi dan sebagainya. Selain itu, personaliti semula jadi, orientasi peranan seksualiti semasa kecil, sokongan material, ketagihan kesan pengalaman mengalami gangguan seksual, pengaruh rakan sejenis, kurang perhatian dan kawalan ibu bapa, kurang kefahaman ilmu agama dan akhlak Islamiah. Oleh itu, kajian penyelidik mendapati remaja yang terlibat dengan LGBT mempunyai risiko yang tinggi untuk terlibat dengan tingkah laku berisiko dan mempunyai masalah kesihatan mental berbanding remaja normal serta berisiko untuk terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan alkohol. Selain itu, dalam lingkungan para pelajar, beberapa di antara mereka yang homoseksual atau biseksual mengaku bahawa pergaulan mempengaruhi mereka untuk memiliki seksual yang demikian. Selain itu, orang tua yang seringkali bertengkar, cerai atau kekerasan dalam rumah tangga juga diduga turut menjadi punca dalam hal ini. Selain itu, pengalaman yang trauma, iaitu pengalaman buruk di masa lalu yang terus melekat di dalam hati dan menimbulkan trauma yang menjadikan penyebabnya. Misal, pelecehan seksual atau kekerasan yang dialami seseorang. Tanda-tanda lain yang boleh menunjukkan keterlibatan seseorang dalam komuniti LGBTQ ini adalah apabila individu itu mula merasakan perasaan ataupun emosi seperti romantis, tarikan dan seksual terhadap individu yang sama jenis. Fenomena ini sering disebut sebagai fancy dalam budaya barat. Hal ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja secara sengaja maupun tidak sengaja. Pada zaman kini, fenomena ini sering dialami oleh remaja, lebih-lebih lagi kepada mereka yang tidak biasa dengan ekspresi ataupun pendedahan kasih sayang dari keluarga ataupun rakan mereka, dan juga kepada mereka yang memiliki masalah trust issues. Apa yang dimaksudkan oleh saya dengan individu yang memiliki trust issues ini adalah apabila individu itu telah mengalami situasi yang memberi impak yang buruk seperti trauma dan kemudiannya mula untuk mempercayai seseorang, iaitu rakan, dia memberi belas kasihan terhadapnya dan lama kelamaan
mula merasakan bahawa rakan itu sahaja yang memahami situasinya dan secara tidak langsung membawa perasaan ini ke arah perasaan suka atau romantis terhadap rakan itu. Akhir sekali, LGBT di Malaysia ini menjelaskan bahawa gejala transseksual yang berlaku pada peringkat awal perkembangan ini adalah melibatkan perlakuan mereka yang mengenakan solekan dan berpakaian serta bertingkah laku silang jantina dan gaya berjalan, percakapan dan gerak-geri mereka. Mereka yang terdiri daripada golongan transgender ini juga mengambil ubat yang berupa pil hormon. Seterusnya, antara kesan LGBT adalah menyumbang masalah dari aspek kesihatan. Kementerian Kesihatan Malaysia telah menunjukkan bahawa 50% daripada kes baharu HIV yang direkodkan pada tahun 2018 adalah berpunca daripada aktiviti homoseksual dan juga biseksual. Kadar kes ini meningkat dalam kalangan golongan LGBT dan semakin mendadak naik setiap tahun daripada 63 kes pada tahun 2000 kepada 3,293 kes atau pada kadar 10% bagi setiap 100,000 penduduk pada tahun 2018. Tidak mustahil untuk kes ini meningkat dari tahun ke tahun kerana golongan LGBT ini semakin mendapat tempat di Malaysia. Masalah kesihatan seperti HIV ini berlaku dalam golongan LGBT adalah kerana gaya hidup songsang dan juga tabiat seksual di luar tabi'i yang semakin berleluasa di Malaysia. Oleh hal yang demikian, golongan LGBT ini tidak seharusnya dibiarkan begitu sahaja kerana akan mendatangkan pelbagai kemudaratan dan masalah kepada negara. Pesan LGBT yang seterusnya ialah peruntukan asas tamadun dan institusi kekeluargaan. Pemikiran golongan LGBT ini boleh meruntuhkan asas tamadun dan budaya negara kerana LGBT dapat mengancam sistem kekeluargaan melalui fitrah kejadian manusia. Terdapat juga golongan LGBT yang mendirikan rumah tangga tanpa perkahwinan yang sah dan menghasilkan anak melalui cara yang salah. Oleh hal demikian, anak yang dilahirkan berkemungkinan mempunyai 2 orang ibu ataupun 2 orang ayah. Ini menyebabkan keturunan keluarga bercampur aduk dan meruntuhkan institusi kekeluargaan. Sekiranya fenomena ini tidak dapat ditangani dengan segera, maka dikhawatiri tidak ada generasi zuriat yang datang dari perkahwinan yang sah, maka tersekatlah perkembangan agama kehidupan manusia yang bahagia dan penuh tamadun. Kesan-kesan LGBT dalam masyarakat. Budaya dan gaya hidup menjadi negatif. Sudah jelas di mata dunia bahawa golongan LGBT ini banyak melakukan perkara-perkara yang bertentangan dan juga negatif. Ini menyebabkan masyarakat yang hidup berdekatan dengan golongan LGBT berisiko tinggi terpengaruh dengan gaya hidup yang dijalankan oleh golongan LGBT ini. Antara golongan yang mudah terpengaruh dengan LGBT ini ialah golongan remaja. Mereka senang untuk mengikuti perkara yang negatif kerana kecenderungan sifat ingin tahu yang tinggi dalam diri setiap remaja. Hal ini menyebabkan remaja yang tidak mampu mengawal nafsu mereka akan mudah untuk mengikuti jejak langkah golongan LGBT ini. Dari saja-saja buat terus menjadi kebiasaan. Hal ini boleh merosakkan budaya dan gaya hidup masyarakat. Akhir sekali, kesan LGBT dalam kalangan rakyat dari segi agama adalah ancaman terhadap keamanan dan keharmonian beragama di Malaysia. Manusia berhadapan dengan krisis yang amat besar dan juga kritikal di dalam kehidupan mereka apabila golongan LGBT dalam kalangan mereka semakin berleluasa. Selain itu, kumpulan LGBT yang semakin meningkat dalam kalangan masyarakat dapat memesongkan agama mereka tersendiri kerana tiada agama yang mengepung golongan manusia daripada LGBT, termasuklah agama Islam yang melarang penganutnya untuk mendekati daripada perbuatan dosa seperti LGBT. Kesimpulannya, setiap pihak harus berganding bahu untuk membantalas gejala ataupun masalah LGBT ini. Antara usaha dan solusi yang boleh dilakukan bagi menghalang gejala LGBT ini daripada terus berlamutan hari demi hari di kalangan masyarakat ialah dari segi pendidikannya, guru boleh merancang takwim ataupun jadual serta mengadakan ceramah tentang kepentingan menjauhi LGBT di sekolah. Dan selain itu, pihak yang semestinya paling utama ialah ibu bapa. Mereka ini memainkan peranan yang amat besar dalam membentuk anak-anak.
Ibu bapa harus mendidik anak-anak serta memberi pelbagai pendedahan berkaitan ilmu agama secukupnya, sebaik-baiknya sejak kecil lagi. Hal ini amat penting dan bertujuan supaya mereka tahu bahawa perbuatan ini bertentangan dan salah di sisi agama Islam. Akhir sekali, pihak yang bertanggungjawab perlu mengenakan undang-undang dan hukuman yang lebih keras terhadap pesalah LGBT. Secara jelasnya, perbuatan LGBT ini memberi pelbagai akibat serta kesan buruk kepada masyarakat dan setiap orang harus menjauhi perbuatan yang sia-sia ini. Sekian, itu sahaja perkongsian dari kami berkenaan tajuk LGBT. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu adalah kesilapan daripada kami sendiri. Terima kasih dan Assalamualaikum.